Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class. Today I'm going to share with you some tips on how to answer the gap text question. Okay, so this question is in paper 1, English 1119/1, and this question is in part 4. Okay, so without further ado, let's begin. Help! Okay, this is the common reaction from the students. Okay, biasanya students tak suka soalan ni. Because you think that it is the most difficult. Kamu ingat soalan ni, oh susahnya. Right, but it is not actually that difficult. I hope I will be able to change your mind at the end of this video. Okay, because believe it or not, this question is actually quite easy if you know how to tackle it. Alright, so why do people say that this is the most difficult task in this paper? Pasal apa orang kata soalan ni susah? Right, the first reason I think is because they don't know what to look for. Okay, passage yang panjang and then yang hilang tu 6 ayat instead of 6 perkataan. So when you try to fit in, if you don't have a technique, if you don't have a strategy, you will keep on making wild guesses. Okay, kamu akan teka, ayat ni boleh tak kat sini, ayat ni boleh tak kat sini. And because of that, you will spend a lot of time, okay, trying because you don't know what to look for. Okay, so which actually leads to the second problem. Okay, time management. Disebabkan masalah yang pertama lah, kamu ada masalah yang kedua. Because if you don't have a strategy, if you don't have a technique to answer this question, memang you will spend a lot of time guessing. Alright, so let's take a look at the overview first. Okay, the summary of this question. Soalan gap text ni apa dia sebenarnya? Right. Okay, from a text, since 6 sentences have been removed. Ada satu petikan, 6 ayat dikeluarkan. Okay, what you have to do is, you need to choose from 8 possible options, A to H, to fill the gaps. Okay, 6 ayat dikeluarkan, dalam pilihan jawapan ada 8. Yang lagi 2 tu apa? Yang lagi 2 tu kita panggil dia distraction. Okay, gangguan. Alright, and then this question tests your understanding of the flow of a text. The flow. Okay, bagaimana? Alamak. I'm not sure how to translate the word flow. The word that comes to my mind is mengalir. From one idea to the next idea until the end. So it flows. And then, the last sentence, you also need to understand how ideas are logically connected. Okay, connected, berhubung dengan logik. Kamu kena faham macam mana satu ayat dihubungkan dengan ayat yang seterusnya. So it is not that difficult sebab dia tanya ada 2 je. Kehendak benda yang dia nak tanya, skill yang dia nak test tu. Alright, so let's start with the tip. Okay, how to tackle this question? Apa yang kena buat? Macam mana nak mula menjawab? Alright, so step number 1 is actually very easy. You have to read the whole passage to get an idea of what the passage is about. Okay, obviously, step yang pertama kena baca. Baca the whole passage, ignore all the gaps. Abaikan semua gaps tu, kamu baca je the whole passage untuk dapat general idea of what the story, the passage, the article is about. Alright, so let's take a look at an example. This is the passage that I choose for today's lesson. The title is Sea Walking Experience. Okay, but let's read the question first. Question 27 to 32. You are going to read an article about a student who experienced sea walking for the first time. Okay, kamu akan baca satu artikel, satu petikan tentang seorang pelajar yang experience, yang mengalami, yang mencuba sea walking, berjalan di dalam laut for the first time. Okay, jadi 6 sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A to H, the one which fits the gap. Okay, 6 ayat dikeluarkan daripada artikel. Pilih daripada ayat-ayat A sampai H yang mana satu sesuai untuk dimasukkan di tempat kosong tersebut. Alright,
there are 2 extra sentences which you do not need to use. Ada 2 extra sentences. Okay, the distraction. Okay, mark your answers in the boxes. So these are the boxes. Question 27, 28, 29, 30, 31 and 32. Okay, ada 6 kosong. And then, alright, step number 1 is reading the whole passage. So let's read. Sea walking experience. I'm sure most of you are familiar with scuba diving and snorkeling. Okay, saya pasti kamu semua familiar, dah biasa dengan scuba diving dan juga snorkeling. But, have you heard of sea walking? Tapi pernah dengar tak tentang berjalan di dalam laut? It is one of the latest craze in underwater fun. Okay, ianya salah satu benda yang digilai ramai. Okay, yang boleh dilakukan di bawah laut. Alright, during the last semester holidays, I had the opportunity to explore the sea at Tunku Abdul Rahman Park. Okay, I got to feel what scuba divers have long been enjoying without getting my hair wet. Okay, dia kata, during the last semester holidays, waktu cuti hari itu, saya dapat peluang untuk explore, untuk meneroka laut di Tunku Abdul Rahman Park. Okay, saya dapat rasa, I got to feel apa yang scuba divers selama ni duk seronok mengalaminya. Have long been enjoying. Maksudnya selama ni mereka je yang seronok buat benda tu. But now, I got to feel it. Saya dapat rasa perasaan mereka. But, without getting my hair wet. Tanpa perlu membasahkan rambut saya. Alright, so scuba divers ni apa? Scuba divers ni okay, I'm not sure if I'm translating this right, but is it penyelam? Right, dive, menyelam. So, you get to feel this, but without getting my hair wet. Saya boleh menyelam, tapi rambut saya tak basah. Macam mana tu? Alright, so second paragraph. How is that possible, you may ask? Macam mana ianya mungkin? Kamu bertanya. Sea walking takes you right to the bottom of the seabed. Okay, dengan sea walking, ianya membawa kamu to the bottom, ke bawah seabed, ke dasar laut. Alright, and then you walk on the seabed without carrying oxygen tanks. Kamu berjalan di dasar laut, seabed, without tanpa membawa tangki oksigen or complicated equipment ataupun peralatan-peralatan yang complicated. And you watch the sea creatures swim by. Kamu memerhati makhluk-makhluk laut, sea creatures swim by, berenang di tepi kamu. Right? So that is it. Basically, you only need to wear an underwater helmet. Okay, basically, kamu cuma perlu memakai satu helmet that is attached to a long pipe which provides you a steady supply of oxygen. Ni rahsianya. Kamu duduk bawah laut, tapi kamu kena pakai helmet. Dekat helmet tu attach, disambung kepada a long pipe yang panjang. Dan pipe itulah yang provides, menyediakan kamu a steady supply of oxygen, bekalan oksigen yang secukupnya. And that's it. Dan itu sahaja. You are all set to discover the underwater world while keeping your hair dry. Itu sahaja yang kamu perlukan. That's it. Itu maksud dia. Itu sahaja yang kamu perlukan untuk discover, meneroka underwater world dengan rambut kamu yang kering sebab pakai helmet kan. Alright. When you walk deeper into the sea, the water pressure will increase. Bila kamu makin jauh, makin dalam, deep ke dalam laut, the water pressure, tekanan air akan meningkat, increase. This may make you feel a little discomfort in your eardrums. Ini membuatkan kamu rasa sedikit tidak selesa, discomfort. Dekat mana? In your eardrums. Okay, have you feel this? Mungkin kamu tak masuklah bawah laut kan, underwater. But sometimes when you go uphill, when you go to a very high place, kadang-kadang tengah nak kereta, nak naik ke Cameron Highland pun telinga rasa berdengung semacam. Right? That is the meaning. Inilah yang dimaksudkan oleh penulis ni. Alright, don't panic.
Bila rasa macam tu, jangan panik. Your eardrums will not rupture. Telinga kamu tu tak akan rosak pun. You will be fine to proceed. Kamu okay untuk teruskan. Proceed, teruskan. Okay, that is the first 4 paragraph. Moving on. This activity is so safe that even if you are not a swimmer, you can do a sea walking. Okay, dia kata aktiviti ni sangatlah selamat. Walaupun kamu bukanlah seorang perenang, kamu tak reti berenang, you can still do sea walking. Kamu masih boleh buat aktiviti ni. Okay, you do not need to go through hours of a course or training before you can sea walk. Okay, you do not need, kamu tidak perlu go through hours of a course. Kamu tidak perlu melalui course, kursus-kursus ataupun training, latihan-latihan yang long hours, yang panjang before you can sea walk, sebelum kamu buat aktiviti ni. He will brief you on the do's and don'ts of the activity. Jadi akan ada orang yang akan bagi briefing kat kamu. Okay, tentang apa yang boleh buat ataupun apa yang tak boleh buat dalam aktiviti ni. No training is required. Tak ada latihan pun yang diperlukan. And anyone above the age of 8 can go for it. Sesiapa sahaja berumur lebih 8 tahun boleh mencubanya. The walk is just 5 meters underwater. Okay, perjalanan ni hanyalah 5 meter di bawah air, underwater. And takes about 20 to 30 minutes long. 20 to 30 minutes along the shores of Tunku Abdul Rahman Marine Park. Okay, 5 meter bawah laut, 20 hingga 30 minit sahaja. Just hop on a boat and head to Sabah Park's jetty, and you are on your way to see a fantastic array of corals and fishes. Okay, hop on a boat, lompat naik ke atas boat, dan head to maksudnya pergilah ke Sabah Park's jetty and you are on your way. Dan lepas tu kamu dah boleh dalam perjalanan untuk melihat a fantastic array of corals. Okay, banyak pilihan, banyak display corals dan ikan. However, namun begitu, this sport is relatively new. Sukan ini masih baru. They will make sure you enjoy this experience in the best possible way. Mereka akan pastikan kamu seronok, okay, buat aktiviti ni. And to make it more memorable, untuk menjadikan ia lebih diingati, a personal photographer will capture the experience for you. Kamu akan ada personal photographer pula untuk ambil gambar kamu waktu buat aktiviti tu. Alright. Would I do it again? Adakah saya akan buatnya lagi sekali? The answer is a resounding yes. Dia kata, of course lah. Okay, if you love to explore life under the sea but are not a confident swimmer, then this activity is for you. Okay, dia kata kalau kamu suka explore kehidupan di bawah laut, tapi kamu bukanlah seorang perenang yang baik, bukanlah seorang perenang yang yakin, jadi aktiviti ini adalah untuk kamu. Do not miss out on this delightful underwater experience. Okay, jangan miss out, jangan ketinggalan untuk buat aktiviti ini. Alright, so that is it. Basically, the general meaning of the passage. So step 1 done. Kamu dah faham dah cerita ni pasal apa. Right, so now step 2, apa yang kamu kena buat adalah read the answer options and identify clues. Okay, baca pilihan jawapan dan kenal pasti clue dalam ayat-ayat tersebut. Alright, so apakah clue yang kita nak cari tu? Okay, untuk soalan ni ada 3 clue. Okay, yang kamu kena bagi perhatian. The first one is pronouns. Pronouns means kata ganti nama. Okay, kata ganti nama sangat penting. Yang ni yang paling banyak lah clue yang paling senang untuk dicari. Yang kedua, transitional markers. Okay, transitional markers means perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa yang kita guna untuk menunjukkan transition, transisi, perubahan daripada satu ayat kepada ayat yang satu lagi. Contohnya, however. Okay, kalau however maksudnya ayat pertama dengan ayat kedua maksud yang berlawanan. Sebab maksud dia tetapi.
Right, kalau because, transitional markers tu kalau dia guna because, maksudnya ayat depan dengan ayat belakang tu cause and effect. Bukan sebab. Yang belakang tu sebab. Perkara depan tu jadi disebabkan perkara yang belakang. Okay, itu maksudnya transitional markers. Nanti kita tengok contoh. And then the last one is, of course, words and phrases in context. Okay, perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat in context, yang dalam konteks passage tersebut. Dalam perenggan tu dia cakap pasal apa? Kita cari clue. Benda yang sama. Alright, so ni ada nota sikit actually, types of pronouns. Yang saya perasan pronoun ada banyak jenis tau, tapi tak semua yang selalu muncul. Actually 2 ni je yang selalu jumpa, yang memang akan ada dalam setiap soalan ni. Okay, the first one is personal pronouns. Personal pronouns kata ganti nama. Okay, yang biasa kita guna. I, we, you, they, he, she, it, me, us, you, the. Okay, ini kata ganti nama yang biasa kita guna. Hak ni clue yang paling solid. Okay, yang paling kerap timbul dalam soalan macam ni. Okay, yang kedua adalah demonstrative pronoun. Kamu mesti biasa dengar this, that, this, those. Right, maksud dia ini, itu, ini, itu. Jadi bila kita kata ini, this idea, apakah idea tersebut? Dekat depan tu mesti dia sebut. Okay, that technique. Kalau dalam ayat tu dia sebut that technique, maknanya sebelum tu mesti dia sebut dulu apa teknik tersebut. Right, jadi ini dengan itu pun boleh jadi clue yang baik. Sebab kamu mestilah kena tahu bila dia kata ini tu benda apa. So you have to identify in the sentence. Alright, and then linking words in English. Sebenarnya transitional words tu dia ada banyak nama. Okay, if you Google akan ada lah linking words, connectors, cohesive devices, semua tu fungsinya sama. Fungsinya untuk menyambung ayat supaya ada flow. Okay, daripada ayat pertama, ayat kedua, daripada idea pertama kepada idea kedua. So, for example, dekat sini, kalau untuk menunjukkan result, kalau dia guna as a result, maksudnya kita tahu automatically perkara yang selepas ni berlaku disebabkan perkara yang di depannya. Okay, sama juga therefore. Therefore means maka. Maksudnya, apa yang berlaku dekat depan ni menyebabkan perkara di belakang ni berlaku. Right? And then, kalau illustration, kalau dia bagi contoh, kalau ada such as, contohnya kalau kat belakang ni dia bagi nama-nama binatang. Dekat depan ni mestilah ada contoh binatang tersebut. Right. Ataupun kalau kat belakang ni ada contoh, tak main contoh, nak bagi contoh pun tak main. On the spot like this. Tapi itulah, I hope you can understand. Right. Bila ada perkataan macam ni, maknanya kat belakang ni dia akan bagi contoh. Jadi perkara apa kat depan tu, dia punya word class tu. Alright, and then kalau comparison pun sama juga. Kalau dia kata macam similar to, maknanya hak depan dengan hak belakang idea yang sama. And then kalau summary, rumusan. Okay, dia bukan ni saja tau, dia ada banyak sangat perkataan-perkataan tu. That's why you really have to understand linking words, connectors and things like that. And then untuk writing pun maka ada juga untuk connectors, right? So you really have to understand. That one is for another lesson. Alright, so kita tengok pula. Step number 2 is to read the answer option. Step number 2, kita baca pilihan jawapan. So, the first one, A. Dia mula dengan therefore. Ingat tak tadi, therefore tu maksud apa? Maka. Maksudnya, ayat depan berhubung kait dengan ayat belakang. Ayat depan berlaku, maka berlakulah 3 instructors will accompany all underwater walks for the whole duration and watch your every step. Jadi ini adalah clue yang pertama. Pasal apa Halui? Ini adalah clue yang pertama. Therefore, maka. Clue yang kedua adalah 3 instructors. 3 instructors maksudnya kata ganti nama sebelum ataupun selepas tak boleh jadi he. Dia mesti they. Betul tak? Kalau kat ayat lepas tu dia guna he, maknanya tak betul lah. Sebab dia ada 3 orang. So dia mesti they. Itu maksudnya. Right, dekat sini contoh transitional words. Dekat sini contoh pronoun. Ini bukan pronoun lah, tapi kalau dia sebut 3 instructors kat sini, pronoun dia mesti plural, they. Kita tahu straight away. Alright, A. B. This enables you to breathe underwater. Ingat tak tadi saya kata this, ini membolehkan kamu bernafas di bawah laut, underwater, dalam laut. Jadi ini tu apa? So mestilah tahu kan, bila kamu tahu ini apakah yang membolehkan kamu bernafas di bawah air tu, barulah kamu tahu ayat sebelum ataupun selepas tu apa dia. Alright, and then
It was a magical experience that I will cherish. Ada tak pronoun dekat sini? I tak kira lah I tu sebab memang because you are the speaker, right? Throughout the essay tu semua dia guna I. So I ni tak laku. Yang lakunya adalah it. Ianya satu pengalaman yang magical. Right? Jadi apakah ianya tu apa dia? Alright, D. Just move your jaws like you are yawning. Hanya gerakkan jaws rahang kamu seperti kamu sedang yawning, sedang menguap. And when you do that, the pressure in your ears will normalize. Okay, tekanan dalam telinga kamu akan menjadi normal. Saya rasa kan, saya agak yakin bila saya baca, bila saya translate ayat ni, semua dah dapat dah. Dah tahu dah nak letak jawapan ni kat mana. Sebab tadi ada satu perenggan cakap pasal air pressure. Air pressure pun dah pasal pressure dalam telinga. Right? So obviously, yang ni mesti duduk dekat situ. Yang ni yang kita maksudkan dengan konteks. Right? Konteksnya sama. Cakap pasal pressure dalam telinga. Dia tak ada pronoun. Tak ada pronoun yang boleh jadi clue kat sini. Dia tak ada transitional words juga. Kan macam therefore semua tu tak ada. Tapi apa yang ada adalah konteks. Alright, and then E. You need to be physically fit and healthy to see walk. Kamu perlulah menjadi seorang yang sihat tubuh badan. Physically fit and healthy to see walk. Okay, jadi dekat sini kalau kamu perasan tak ada pronoun, tak ada transitional words and then konteks sahaja yang ada. Okay, mesti sihat. Itu sahaja. And then, tak apalah. F. Just a short briefing given by the instructor before you take off is sufficient. Okay, hanya satu briefing yang pendek yang diberikan oleh instructor sebelum kamu take off, sebelum kamu berlepas, sebelum kamu masuk dalam laut is sufficient, adalah sudah mencukupi. Okay, jadi ayat ni dia kata briefing yang pendek pun dah cukup. So clue dia apa dekat sini? Clue dia dekat sini adalah briefing. Konteks dia tentang briefing. Okay, dan juga instructor. Alright, ni satu lagi clue before. Maksudnya kamu tak masuk laut lagi. Sebelum masuk laut, apa yang nak kena buat? Alright, that is the clues. And then G. It is indeed one of the best ways that you can It is indeed one of the best ways that you can get intimate with the underwater world. Ianya, nampak pronoun, ianya betul lah. Salah satu cara yang terbaik untuk kamu lebih dekat dengan dunia di bawah laut. Alright, itu maksudnya. So, tak ada clue sangat. Cluenya hanya it. Tapi it tu kita dah tahu dah. It tu mestilah sea walking, right? And then other things pun just facts sahaja. Ayat penyata yang biasa. Never mind. Hish. The equipment is costly. So, you have to be careful. Okay, ayat ni ada transitional words ni dekat sini. So, tapi so ni digunakan untuk sambung dua ayat ni, depan dengan belakang. So, dia tak relevan lah untuk tempat kosong kita, right? So, ayat ni pun sama juga. Dia tak ada transitional words, dia tak ada pronoun. Tapi yang apa yang ada adalah equipment. Harga peralatan adalah costly, mahal. Jadi, kena berhati-hati. Alright, so that is it. Dah baca passage, dah baca pilihan jawapan, kita dah boleh agak dah. Yang mana satu kita boleh guna untuk jawapan, yang mana satu yang tak payah guna untuk jawapan. Yang tak payah tu mungkin tak dapat lagi. Tapi kita tengok dulu yang mana yang kita dapat. Alright. Step 3. Okay, lepas baca passage, lepas baca pilihan jawapan, apa yang kamu kena buat adalah read the sentences that come before and after the gap. Ni kamu nak pilih jawapan ni. Cara dia macam mana? Kamu tengok tempat kosong tu, kamu baca ayat sebelum, baca ayat selepas. Alright, tak payah baca everything. Tak payah baca the whole essay lagi sekali. Tak payah. Tengok dekat mana ada tempat kosong, baca ayat sebelum, baca ayat selepas. Lepas tu, kamu baca pilihan jawapan. Kamu tengok balik clue-clue yang kamu dah identify tadi, ada tak yang kena dengan ayat sebelum ataupun ayat selepas. Lepas tu, kamu pilih jawapan kamu dan kamu potong. Okay, ni baru nak teka. So, gunalah pensel. Janganlah contiang, just tanda lah maksudnya. Tanda jawapan ni saya pilih untuk sini. Alright. Kita cuba buat yang tu.
How is that possible, you may ask? So number 27, perangan pertama tu tak ada apa kan? So kita mula dengan perangan kedua. How is that possible, you may ask? Sea walking takes you right to the bottom of the seabed. Kita baca dari sini. Okay, yang ni tak payah baca. Okay, sampai situ. So ayat sebelumnya cakap pasal takes you right to the bottom of the seabed. Ayat selepas pun cakap pasal walk on seabed. And then tanpa membawa oksigen ataupun complicated equipment. Okay, ini yang saya masukkan gangguan tadi tu. Tunggu sekejap. Kalau kamu sekadar tengok perkataan, right, kamu tak boleh teka ni, kamu cuma nak cari perkataan saja. Seabed ni tak faham. Lepas tu kamu tengok ada perkataan equipment. Right, lepas tu bawah sekali ni ada equipment juga. Adakah H jawapannya? Tak, sebab tak berkenaan. Jawapan dia yang mana tau? Jawapan dia adalah okay, jawapan dia adalah G sebenarnya. Right, pasal apa G? Tak ada pun perkataan yang sama. Kalau macam ni dia ada equipment, kat sini pun dia ada equipment. Tapi kat sini tak ada pun perkataan yang sama dengan atas ni. Intimate tak ada, underwater world pun tak ada. Ada sebenarnya. Dia bukan perkataan yang sama, tapi dia adalah sinonim. Okay, underwater world, dunia di bawah air, di bawah laut. Dekat sini kita ada bottom of the seabed. Sini ada lagi sekali seabed. Okay, jadi perenggan ni bercakap tentang perjalanan di bawah laut. Okay, jadi jawapan dia adalah G kat sini. Sea walking takes you right to the bottom of the seabed. It is indeed one of the best ways that you can get intimate with the underwater world. You walk on the seabed without carrying oxygen tanks or complicated equipment. Okay, so it makes sense. So, moving on. So, okay, kamu dah cross lah. Tadi dah pilih jawapan G kan? Alright, so basically, you only need to wear an underwater helmet that is attached to a long pipe which provides you a steady supply of oxygen. So, dekat sini, dia cakap pasal helmet. Dia cakap pasal long pipe. Dia cakap pasal oxygen supply. Ayat selepasnya, and that's it. Dan itu sahaja. Okay, so ada tak pilihan jawapan yang berkenaan dengan oxygen supply ke, underwater helmet ke, long pipe ke? Right? The answer is B. Pasal apa? Sebab dia cakap pasal oksigen. Right? Jadi, ini membolehkan kamu bernafas di bawah laut. Helmet yang ada long pipe, yang ada oksigen, membolehkan kamu bernafas di bawah laut. Nampak tak? The clue dia mesti ada. Kalau kamu boleh kenal pasti apa clue dia, mesti boleh jumpa jawapan. Alright, so moving on. Okay, B pun kita dah cross out. When you walk deeper into the sea, the water pressure will increase. Yang tu tak payah baca. This may make you feel a little... ni pun dot lagi. Don't panic. Okay, this one. Ayat sebelum dan selepas kan. Pelajar pula. Your eardrums will not rupture. You will be fine to proceed. Tak apalah kalau nak baca the whole thing pun sebab pendek je satu perenggan tu. And then obviously this one cakap pasal apa? Pasal pressure, tekanan dalam telinga buat kamu rasa tak selesa. Right? So senang sangat yang ni. Jawapan dia D. Bila kamu rasa pressure, discomfort in your eardrums, apa yang kamu kena buat adalah menggerakkan rahang kamu macam menguap. Jadi pressure tu akan normal balik. And then you will be fine to proceed. Bolehlah kamu teruskan. Right? Easy peasy. Alright, the next one, number 30. This activity is so safe that even if you are not a swimmer, you can do sea walking. Okay, jadi ayat ni, baca lajak lagi. Ayat sebelum, you do not need to go through hours of a course or training. Okay, dia cakap pasal kursus ataupun latihan before you sea walk. Okay, and then ayat selepasnya ada he. Dia akan bagi briefing dekat kamu tentang apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat dalam aktiviti ni. Jadi soalan seterusnya adalah siapakah dia? Siapakah he yang dimaksudkan? Siapa yang akan bagi briefing kat kamu tu?
Jawapan dia adalah, can you guess number 30? Very good. The answer is F. Okay, just a short briefing given by the instructor. He tu adalah the instructor. Okay, and then dia cakap pasal course and training. Tak payah. Sebab apa? Kamu cuma perlukan short briefing. Alright, moving on. Number 31. The walk is just 5 meters. Okay, belajar lagi. However, this sport is relatively new. Okay, ayat sebelum dia kata sukan ini adalah sukan yang baru. Ayat selepas, they will make sure you enjoy this experience in the best possible way. Clue dia dekat mana? Clue dia dekat they. Siapakah mereka yang akan memastikan kamu enjoy this experience? Siapa? Ayat mana yang ada cakap pasal mereka? Very good. The answer is A. Right? Sukan ini baru. Jadi, 3 orang instruktor akan teman kamu sepanjang perjalanan di bawah laut. Mereka akan pastikan kamu have fun in this activity. Nampak tak? Alright. So, the last one. Would I do it again? The answer is a resounding yes. And then, if you love to explore life under the sea but are not a confident swimmer, then this activity is for you. So, ayat ni, dia recommend. Dia cadangkan, jomlah kita semua pergi sea walking sebab best gila kot. So, which one is the answer? Adakah dia cakap pasal harga equipment yang mahal? Adakah dia cakap pasal badan mesti sihat? No, the answer is C. Dia recommend untuk kita pergi sebab it was a magical experience. Ianya satu pengalaman yang magical, yang semua orang akan seronok lah bila melaluinya, when you experience it. Alright, so that is it actually. Habis lah. Nampak tak? Tak susah pun. Dia tak susah tapi you have to be very careful. Kena hati-hati saja. Okay, and then step 4, ada lagi tak habis lagi, sabar Sat. Read the passage again to see if the ideas flow. Okay, bila kamu dah isi tempat kosong semua, make sure baca balik sekali lalu untuk tengok idea tu flow tak, mengalir tak, jadi cantik tak. Itu sahaja, just untuk check. Tapi kena buat step 4 ni. Alright, so okay, soalan ni kan, pernah main tak jigsaw puzzle? Right, jigsaw puzzle ni I'm pretty sure everyone mesti dah pernah main. Right, apa teknik kamu, apa strategi kamu bila kamu main jigsaw puzzle? Okay, senang. Ada 2 teknik kan? Teknik yang pertama, kamu tengok yang ada straight-straight ni. Kamu akan cari yang hujung dulu. Bila penuh yang hujung, baru kamu mula main ke tengah. Am I right? Itu teknik pertama. Teknik yang kedua, kamu ikut colour. Mula-mula, okay, kalau dia merah mesti duduk kat sini. Kalau tak pun kat sini. Kalau dia biru mesti kat sini. Kalau dia hijau mesti kat sini. Am I right? Nak main jigsaw puzzle pun ada teknik. Itulah juga yang kamu kena buat bila jawab soalan get text. Okay, mesti ada teknik, mesti ada benda yang kamu cari. Cari pronoun, cari transitional words, cari context. Right, kalau kamu buat semua tu insya-Allah mesti tak salah. Sebab soalan ni senang saja sebenarnya, tak susah. Alright, and then tips. Okay, start with the easiest one, not the first one. Memanglah tadi kita ikut sequence. Right, bila kamu jawab, tak perlu ikut sequence pun tak apa. Sebab kamu nak eliminate dulu. Sebanyak mana yang boleh daripada pilihan jawapan yang 8 tu, hak mana senang buat dulu. Supaya yang untuk yang susah tu, kamu tinggal sikit je pilihan jawapan tu. Alright, so mula dengan yang mana-mana pun tak apa. Contohnya tadi, bila kita baca, yang paling senang tu pasal eardrums. Pressure in the ears. Right, so yang tu dah boleh jawab dulu dah. Kamu boleh potong dah. Supaya yang susah nanti, soalan last 32 tu, dia akan jadi mudah. Alright, and then highlight and underline clues macam yang saya buat tadi. Right, if you notice saya bulat, hak mana saya bulat ada yang saya underline, itu adalah clue-clue dia. And then cross out sentences that, alhamdulillah, that you have chosen. Sorry. Itu je sebenarnya tips dia, tak susah pun. So now, this is you in the exam. Right? That was easy actually. Taklah susah pun nak jawab soalan ni. So I hope you can smile like this boy. Right? Janganlah buat muka masam macam the girl in the beginning of the slides tadi. Alright, so that is all. I believe in you. You got this. All the best. And yeah, have a nice day everyone. Assalamualaikum.